Kata Allah, aku ni sifatnya malu ya. Jadi kepada hamba-hamba yang meminta, amat malu kalau aku rasa aku tak makbulkan apa yang dipintanya kan. Maknanya sebegitu sekali kan. Cuma lambatkan cepatlah, sabar dengan tak sabar, jemu dengan tak jemu, jelah menadah tangan tu. Ulang doa yang sama walaupun dah kali yang ke-159. Mungkin bezanya Ustazah dulu, yang bagaimana yang dikatakan berdoa dan bagaimana yang dikatakan meminta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, sebelum Ustazah menjawab soalan daripada Siti tadi, ya, sikit Ustaz nak bagikan gambaran bagaimana orang yang meminta, orang yang melihat doa sebagai permintaan. Ni nak minta ni, ya, sebab nak naik pangkat ke, ataupun anak nak periksa ke, ya, ataupun ada masalah rumah tangga ke, nak minta dengan Allah ni, ya. Tuan-tuan, orang yang meminta sangat penuh dengan kepentingan diri. Ya, seperti mana begini seorang ibu dengan anak lagi sekali. Ya, kalau bayangkan tuan-tuan, seorang ibu yang melihat anak yang jarang balik ke rumah, ya, dan bila dia nampak anak tu balik, nampak kereta masuk, dia kata, balik dah kakak kamu, ada benda lah dia nak tu. Ya, ataupun anak bujang yang, ya Allah, selalu berpeleseran, ya, jarang nak duduk dekat-dekat dengan mama dia, nak gosok-gosok mama, nak urut-urut, tapi tiba-tiba dia datang dekat, ya, tanya khabar, dan mak kata, ni adalah benda yang dia nak ni. Kita lihat ya bagaimana itu secara logik pun kita boleh faham. Bagaimana orang-orang yang datang mendekati ibunya kerana kepentingan diri. Maknanya awal-awal kita boleh tahu, ada benda lah dia nak tu. Bukan sebab sayang sangat pun, bukan sebab nak dekat sangat pun, tapi ada benda yang dia nak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah berharap Allah tidak menilai kita begitu. Ya, kita mengambil sejadah, bentang sejadah, kita pun ya berdoa dan Allah melihat, memang dia ada permintaan. Ya, kalau tak, dia tak reti pun, ya, nak bangun malam. Dan sebab itu kadang-kadang ya Ustazah fikir kita patut bersyukur dengan Allah. Ya, kerana Allah menyediakan jalan untuk kita mendekati Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang tak pandai memahami doa sebagai ibadah, Allah bagi ujian. Ya, berat, ringan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kamu belajar untuk berdoa dengan Allah Azza wa Jalla. Selama ni kamu hanya minta. Minta ni bagaimana tuan-tuan? Ya, disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata, meminta ini adalah wasfun li lafzin yantiqu bihi talib. Meminta ini adalah satu yang kita boleh sandarkan kepada lidah. Ya, kadang-kadang orang minta ni, perempuan senang nak minta. Dia nampak kawan dia pakai kerongsang comel sikit, dia kata, wah, comel, bagi aku kalau tak nak nanti. Senang je lidah dia bercakap. Kadang-kadang kalau kita tengok hati perut dia tu, dia bukan maksudkan sangat pun nak benda-benda tu. Tapi nak beritahu benda tu memang wasfun li lafzin yantiqu bihi talib. Lidah tu senang je nak bercakap apa-apa, nak minta. Mak nak tu mak, ya abah nak tu bah, abang nak itu. Senang saja. Tetapi yang disebut sebagai doa ini tuan-tuan, ya harap sama-sama kita ya mengamati apa yang disebut oleh Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Apa sebenarnya yang disebut sebagai doa? Yang pertama sekali ialah doa ialah kerja hati. Ini yang pertama. Al-halah nafsiyah. Ya, al-halah an-nafsiyah. Doa adalah keadaan hati, kerja hati. Doa bukan kerja lidah. Kadang-kadang kita ni kan, jumpa ustaz-ustazah ke siapa-siapa, nak minta salin doa. Bagus, ustaz tak marah pun. Ya, salin doa. Best doa ni ustazah, best ni doa ni. Ya, kita pun beria lah menghafalnya. Tak faham pun tak apalah, sebab ustazah yang bagi kan, baca je lah. Ya. Ketika itu kita kena faham tuan-tuan, ini latihan untuk berdoa. Doa adalah kerja hati. Kalau hati tak faham apa yang kita minta, itu bukan berdoa namanya. Ya, kalau hanya semata-mata lidah yang mengucapkan doa-doa yang kita telah tulis, yang kita telah hafal, itu juga bukan maksud doa dalam erti kata yang sebenar. Berapa ramai Siti orang yang dah memang menghafaz doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demam pun boleh baca, orang buta pun boleh baca, sakit kepala pun boleh baca. Sebab apa? Dah hafal daripada kecil lagi doa ni. Saat dia berdoa Rabbana hablana min azwajina, dalam fikiran dia lah, terutama sekarang ni kan duk berfikir, Sabtu Ahad ni kenduri rumah siapa macam mana nak adjust ni kan, jam lagi. Semua benda boleh datang saat dia mengungkapkan Rabbana hablana min azwajina ila akhir doa. Maknanya dia sedang melakukan kerja lidah semata-mata, bukan kerja hati. Kerana doa adalah kerja hati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah juga tidak berkenan dengan orang yang berdoa menjerit-jerit. Orang yang berdoa menguat-nguatkan suara dia. Ya, kalau berdoa tu pada kadar yang biasa-biasa saja. Malah tuan-tuan, ya ustazah, bagi ustazah lah,
Kalau ustazah melihat seseorang itu berdoa, ya, dengan bisikan-bisikan dia dengan Allah Azza wa Jalla, ataupun dia tak keluarkan bisikan apa pun, diam saja, tangannya menadah ke langit, kemudian kita melihat air matanya mengalir laju. Ya Allah, ustazah kalau melihat yang demikian, ya, kalau dekat Mekah biasanya Siti kan, ya, dekat Multazam, ya, depan Kaabah tu kan, macam-macam jenis orang yang bergayut kat kelambu Kaabah pun ada, ya, yang dah terjuntai dekat pintu Kaabah pun ada. Tapi kalau ustazah melihat orang yang sedang diam, khusyuk sekali berdoa, perkataan tidak keluar sepatah pun daripada mulutnya, ya, tapi tangannya diangkat jerafak kepada Allah dan air matanya berderai, kalau dia muslimah, tuan-tuan, ustazah akan datang dekat. Dia datang dekat, walaupun tak kira lah orang negara mana pun, bahasa apa pun, cuit dia sikit, kita buat tanda isyarat, ya, kita buat macam doa, seolah-olah kita kata, tolonglah doakan aku sekali. Biasanya dia akan angguk lah kan. Sebab ustazah fikir dia ni benar-benar berdoa. Ini doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab doa adalah kerja hati. Dan berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan yang selama ini kita hanya berdoa dengan lidah, sedang hati kita tidak hidup. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, ya, bagaimana keadaan hati tersebut. Syarat kepada doa yang sebenar, ya, keadaan hati tersebut disebut sebagai yaqadhatul qalbi wal masyair. Hati yang hidup dan perasaan yang hidup. Itulah dia orang yang berdoa. Syarat pertama, ketika mana kita berdoa, hatinya hidup, perasaannya hidup. Ada orang berdoa dengan hati yang mati, ya, tak ada rasa apa, kering, ya. Ada orang berdoa, wah, Masya Allah, ya, duduk depan Kaabah ke apa benda, ya, lepas solat pun menitik air mata. Dan apa pesan Dr. Said Ramadan Al-Buti? Wattijah, bukan sahaja hati itu hidup, malah hati itu dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, binkisarin wa tadhallulin, dengan pecah berderai hati tersebut, wa tadhallulin, dan penuh hina dina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu syarat yang harus dipenuhi. Berdoa yang betul-betul, insya-Allah Allah tak akan tolak doa tersebut. Akan Allah mustajabkan doa tersebut dengan cara yang Allah kehendaki pada masa yang Allah kehendaki. Syarat dia apa? Doa daripada hati yang hidup, hati yang telah dihadapkan kepada Allah dengan pecah berderai, makna kata-kata hancur luluh, ya, dengan penuh pengharapan terhadap Allah Azza wa Jalla, dan hati yang tadhallulin, yang penuh dengan kehinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan, ada orang kadang muka, kita pun tahu, ya, kita pun sesama lah ni, muka berdoa tu muka macam bagus je, ya. Manalah nak ada hati yang tadhallul, hati yang menghina dina kepada Allah. Ustazah kadang-kadang Siti nak bagi, nak bagi kita semua senang faham lah. Ustazah ingatkan balik muslimat ni kepada cerita ibu mertuaku. Siti pun minat Piramli ke apa, ya? Cerita ibu mertuaku. Macam mana ibu mertua tu masa dia nak minta ampun dengan Piramli, dengan anak menantu kat tepi tanah kubur. Ya, macam mana dia boleh tersungkur, tertiarap di kaki menantu di atas tanah ni, atas tanah kubur ni, lecak-lecak ni. Ketika itu dia terlupa tentang kekayaannya, dia terlupa tentang pangkatnya, dia terlupa tentang kebangsawanannya, dia terlupa dia memakai baju yang cukup indah dan mewah, dia terlupa dengan barang-barang perhiasan intan belian yang bergayut dekat tubuh badan dia. Dia tak ingat apa dah, tuan-tuan. Kalau dia ingat, dia tak akan meniarap dekat tanah tu. Tapi yang dia ingat, dia betul-betul mengharapkan kemaafan daripada anak menantu dia. Dan ketika itu dia menghinakan dirinya. Ya, ini cerita dia menghina diri dengan Piramli lah, ya, walaupun berlakon, tapi saya nak bagi kita faham benda-benda tu, tuan-tuan. Dia menghinakan diri. Jadi tuan-tuan, ya, dia kata apa, ala kasih, Ustaz tak kata nak mengajuknya kan, ya. Tapi maknanya, ya Allah, macam tu orang menghina diri rupa-rupanya. Dengan Allah lebih-lebih lagi lah. Maknanya bila kita kata watadhallulin, dengan penghinaan, rasa hina, buka semua, tuan-tuan. Londehkan jawatan kita, londehkan pangkat kita, pengaruh kita, kuasa kita, segala-galanya tidak ada sebaik mana kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ada hanyalah hamba Allah yang sangat hina dina. Kalau tak diberi kuat oleh Allah, kita lemah. Tak diberi kaya oleh Allah, kita miskin. Tak diberi ilmu oleh Allah, kita jahil. Tak diberi rahmat oleh Allah,
wa na'udzubillah, takut neraka tempat kita. Masa itu kita menghina diri. Masya Allah, inilah sebenar-benar orang yang berdoa kepada Allah. Tak kala dia mengangkat tangan, Allahumma, malaikat duk sambut atas langit, ya Allah, perkenankanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah, recommendation daripada malaikat supaya Allah segera memperkenankan doa orang-orang yang benar-benar ia berdoa dalam arti kata yang sebenar.